Assalamualaikum, saya Nur Ain Syafiqah binti Abdullah Sani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Atira Syakira binti Ahmad. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah binti Yusuf. Assalamualaikum, nama saya Safiq bin Johari. Assalamualaikum, nama saya Safiq bin Johari. Saya akan menerangkan tentang asal-usul. Insan merupakan makhluk istimewa yang boleh berfikir, boleh menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Jika ia tidak bertindak sedemikian, maka ia bukan dinamakan sebagai insan. Fahaman Islam terhadap insan berasal dari kata al-ins yang disebut dalam Al-Quran, juga disebut dengan kalimat an-nas. Perkataan insan dalam bahasa Arab juga dapat dikenal pasti sebagai nasiyah yansa yang membawa maksud lupa. Insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut dan berperi kemanusiaan. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya. Kata insan sering digunakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Berikut merupakan contoh ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan yang merujuk kepada insan, yang berbunyi yuridullahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa, yang membawa maksud Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Fahaman agama Hindu atau Buddha terhadap insan ialah kehidupan manusia dikatakan abadi. Ia mempunyai kitaran kehidupan yang mana hidup manusia akan berpindah dari satu kelahiran kepada satu kelahiran yang lain. Untuk memastikan mereka dilahir semula dalam keadaan yang lebih baik, mereka perlulah membuat baik dalam kehidupan yang sebelumnya. Saya, Aisyah Yusuf, akan menerangkan tajuk konsep insan 4.2 Hakikat dan Kewujudan. Kejadian insan menurut Islam. Nabi Adam AS ialah khalifah di muka bumi. Baginda ialah manusia pertama yang diciptakan di muka bumi. Proses kejadian manusia bermula daripada nutfah, alaqah, mudghah, izham itu tulang, laham, dan naqfur ruh. Kejadian insan menurut Islam. Nutfah bermula selepas persenyawaan, percantuman sel sperma dan ovum. Alaqah, sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Mudghah, darah beku bertukar menjadi seketul daging. Seterusnya, otak, saraf pinggang dan anggota lain mulai terbina beserta sistem pernafasan dan degupan jantung. Seterusnya, izham dan laham, peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Di situ berlakunya penyempurnaan organ. Naqfurur ruh ialah peringkat peniupan ruh. Seterusnya, kejadian insan menurut sains. Kejadian insan menurut sains berlaku apabila sperma dan ovum disenyawakan, maka terhasillah zigot, embrio, fetus dan bayi. Zigot ialah zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri dalam dinding rahim. Embrio berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi itu disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Fetus, terbentuknya bayi yang dinamakan fetus. Ciri khusus tahap ini adalah dapat dilihat fetus yang menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Seterusnya, matlamat penciptaan insan. Dari sudut pandangan Islam, hamba dan khalifah. Manusia sebagai hamba dan khalifah menurut Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-Baqarah ayat 30. Peranan hamba Allah. Yang pertama, patuh segala suruhan.
Kedua, tinggalkan segala larangan Allah. Dan ketiga, beribadat hanya kepada Allah. Seterusnya, peranan khalifah. Pertama, memakmurkan bumi. Kedua, menjaga agama masyarakat dan negara. Dan ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Pandangan agama Kristian. Tujuan penciptaan manusia mengikut Kristian untuk memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Dosa warisan adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, jiwa manusia adalah bersih, suci sehingga berlakunya dosa warisan dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Yang ketiga, kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan menamakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupku. Seterusnya, dari sudut pandangan agama Hindu, yang pertama, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan. Yang kedua, manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma. Yang ketiga, sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia. Keempat, matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha. Kelima, kesempurnaan atau moksha hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi akan datang. Dan yang terakhir, sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Seterusnya, dari sudut pandangan agama Buddha. Yang pertama, manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Yang kedua, bagaimanapun ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fates atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Yang ketiga, karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Yang keempat, matlamat kehidupan manusia untuk mencapai nirvana, tercapainya sesuatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Dari sudut pandangan Confucianisme, yang pertama, Confucianisme lebih berbentuk set, idea-idea dan bukan bersifat wahyu agama. Yang kedua, ajaran Confucianisme menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Yang ketiga, manusia dianjurkan untuk mengikut prinsip-prinsip etika di dalam hidup. Seterusnya, mengenai hakikat keinsanan. Dari mana manusia datang? Yang pertama, Al-Quran dan para Rasul untuk memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh manusia berasal dari Allah dalam arti bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan mereka dari asalnya tidak ada. Surah Al-Insan ayat 1 dan 2. Seterusnya, untuk apa manusia dihidupkan? Dari surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39 pula, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main.
Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang terakhir, ke mana manusia akan pergi? Kematian adalah suatu yang pasti di dalam mana-mana kepercayaan. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat, yang merupakan tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di dunia. Seterusnya, kematian menurut Kristian, Hindu, Buddha dan Konfusianisme. Kristian, kematian adalah peralihan status hidup kepada status tidak hidup. Dalam Perjanjian Baru, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan, bukan dalam konteks kebinasaan. Orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup, sebagaimana statusnya sejak ia tercipta, sebab ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan, satu-satunya yang tidak pernah mati. Seterusnya, agama Hindu, Atman jiwa tidak akan mengalami kematian. Seterusnya, kematian bukanlah bencana besar. Ia cuma perjalanan jiwa yang nanti akan menjelma semula di alam nyata dalam fizikal yang baharu. Seterusnya, jiwa seseorang akan sentiasa hidup dan merasai suka dan duka, bahagia dan derita, dan terbabit dengan hukum karma. Seterusnya, agama Buddha. Kematian dalam pandangan Buddhisme bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bererti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dalam agama Buddha, kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran, dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Yang terakhir, Konfusianisme tidak pernah mengkaji sebarang perkara yang melibatkan kematian atau ilmu ghaib. Shenzhen merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Shenzhen juga seorang yang mempunyai peribadi yang agung dan budiman. Baiklah, kita akan teruskan dengan subtopik 4.3 iaitu konsep insan seimbang. Dalam topik ini, kita akan bincangkan tentang metafizik konsep dan sifat-sifat insan. Konsep insan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni meliputi aspek zahir dan batin, iaitu aspek jasad dan roh. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, FPK, untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, untuk melahirkan insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan konsep dalam Islam iaitu konsep Al-Insan Al-Kamil. Insan kamil secara umumnya bermaksud manusia yang mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Seseorang dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi kriteria, sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Baiklah, berdasarkan ayat ni, kita tahu bahawa jika seseorang itu mempunyai kriteria dan sifat-sifat yang mulia, seseorang itu akan dianggap sebagai insan yang sempurna. Seperti Nabi Muhammad SAW adalah insan kamil yang telah mencapai darjat kesempurnaan akhlak dan menjadi contoh tauladan buat sekalian umat Islam. Diteruskan dengan sifat-sifat insan seimbang. Di sini terdapat 6 sifat-sifat insan seimbang. Yang pertama adalah percaya dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah berilmu dan berpengetahuan. Yang ketiga, memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Yang keempat, memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu. Yang kelima, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Dan yang terakhir, berakhlak mulia.
kita akan bincangkan satu persatu tentang sifat-sifat insan seimbang. Yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan. Menyedari kepelbagaian agama yang dianut masyarakat di negara ini, kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Sebagai contoh, umat Islam mempercayai bahawa Tuhan itu wujud dan berada di mana-mana sahaja. Walaupun kita tak nampak di mana keberadaan Tuhan, tapi kita perlu percaya bahawa Allah itu wujud. Yang kedua, berilmu dan berpengetahuan. Manusia dijadikan Tuhan dengan kebolehan untuk berfikir. Pengetahuan sebenar ialah hasil taklukan kerana melalui proses taklukan seseorang dapat melihat bentuk kerohanian yang sebenar sesuatu benda atau sesuatu perkara. Maksudnya, daripada kajian, apabila kita mengkaji sesuatu, kita akan memperoleh sesuatu. Contohnya, seperti pergerakan matahari yang mengelilingi bumi dari timur ke barat yang menyebabkan kejadian siang dan malam yang bersilih ganti. Dengan adanya tokoh-tokoh falsafah terdahulu, mereka telah mengkaji tentang pergerakan matahari yang mengelilingi bumi dan hingga sekarang kita dapat mengetahui ilmu tersebut yang menyebabkan kejadian siang dan malam yang bersilih ganti. Yang ketiga adalah memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Setiap insan dapat menjaga hubungan dengan kewujudan benda di sekeliling, iaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan pencipta. FPK juga menekankan tentang hubungan baik dan mesra sesama manusia dapat memupuk perpaduan rakyat. Begitu juga apabila kita menjaga hubungan antara manusia dengan alam dan juga manusia dengan pencipta. Contohnya, jika kita menjaga hubungan antara manusia dengan alam, seperti kita tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan, kita tidak buang sampah merata-rata, dengan itu kita akan memperolehi udara yang segar, persekitaran yang cantik. Begitu juga hubungan manusia dengan pencipta. Bila diri kita ni selalu berhubung dengan Allah, apa yang kita minta tu insya-Allah kita akan dikabulkan. Yang keempat adalah memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu. Dengan memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu, dapat membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Contohnya, ramai generasi muda yang mempunyai pelbagai kemahiran serta dapat membentuk ciri-ciri kepribadian yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di mata dunia selari dengan hasrat FPK. Macam ayat ni dia kata, sekarang terlalu ramai generasi muda yang mempunyai kemahiran, berpengetahuan, berketerampilan, mempunyai jati diri yang kukuh, membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan secara tidak langsung dapat memajukan lagi negara di mata dunia. Seterusnya adalah bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan agama. Manusia bertanggungjawab terhadap tindakan yang mereka ambil, kesannya kepada masyarakat sekeliling dan alam sekitar. Dengan adanya nilai murni, seseorang individu akan menjadi insan yang lebih praktikal. Oleh itu, ia menghasilkan persekitaran yang lebih harmoni dan lebih selesa kepada manusia dan kehidupan, di samping melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Yang terakhir adalah berakhlak mulia. Setiap manusia berfikir mengenai sifat semula jadi manusia dan semua benda hidup di muka bumi. Macam yang kita belajar di awal topik ni, manusia dikurniakan akal fikiran. Jadi manusia ni dapat berfikir mengenai sifat semula jadi manusia dan semua benda hidup di muka bumi ini. Manusia tahu menggunakan akal fikiran dan berfikir tentang keadaan sekeliling serta berusaha untuk memperbaiki mutu kehidupan. Setiap insan berakhlak mulia sentiasa menjaga adab, tingkah laku dan tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain. Jadi, kita perlulah mempunyai keenam sifat insan seimbang ni supaya kita dapat menjadi insan kamil dalam kehidupan. Saya akan membentangkan perlembagaan insan Jerry dalam kurungan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek.
Unsur jasmani terbahagi kepada dua, iaitu psikomotor dan juga kognitif. Psikomotor merujuk kepada potensi atau kematangan seseorang yang mempunyai kesediaan psikomotor sekiranya tubuh badannya telah sampai kematangan yang meliputi perkembangan otot, tulang anggota, pengawalan dan penyelarasan pergerakan di seluruh tubuh badan. Pada tahap kematangan dan kesediaan psikomotor yang tertentu dan peringkat-peringkat, proses pembelajaran boleh diterapkan dengan nilai-nilai supaya mampu melahirkan insan yang lebih seimbang pada masa akan datang. Kognitif. Kognitif adalah kesediaan mental seseorang untuk belajar sesuatu. Ia berkaitan dengan peringkat perkembangan intelek seperti berfikir, menakul, menganalisis, mengsintesis dan menilai. Dalam unsur kognitif ini, maklumat yang diterima akan diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat yang lain yang sedia ada dalam ingatan iaitu diubah secara disusun semula. Unsur emosi. Ia merupakan bahagian personaliti tidak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan keinginan manusia. Perkembangan emosi manusia berkait rapat dengan perkembangan fizikal. Unsur rohani. Rohani merupakan sesuatu yang berlawanan dengan jasmani. Rohani diertikan sebagai batin yang berkaitan dengan ruh yang terdiri daripada akal, nafsu dan jiwa. Bagi meningkatkan perkembangan rohani remaja, pendidikan agama harus ditekankan seperti yang dilakukan pada masa kini. Terakhir sekali, unsur intelek. Unsur intelek merangkumi unsur hikmah iaitu ilmu yang sebenar. Ia berdasarkan daya pemikiran yang inovatif, logikal, analitis dan ilmu yang bermanfaat. Terdapat 7 perkembangan intelek iaitu hakikat teori kecerdasan, hakikat metafona kecerdasan, mitos tentang kecerdasan, hakikat insan, hakikat pintar cerdas, fungsi perkembangan individu dan fungsi pembangunan keluarga. Sekiranya konsep dan kepercayaan kepada Tuhan Maha Pencipta itu diterapkan, nescaya impian falsafah pendidikan negara akan tercapai, terutamanya melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia akan tercapai. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.